Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ini kita nak belajar satu lagi bab baru iaitu bab 11, pewarisan. Pewarisan ini adalah merupakan tema yang ketiga. Okey, untuk sukatan pelajaran biologi tingkatan 5, kita ada 3 tema. Ini adalah tema kita yang terakhir. Tema 3. Okey, bab 11, pewarisan. Okey. Apa yang kita nak belajar dalam bab ni? Okey. Kat sini awak boleh tengok situ eksplorasi bab. Kita akan belajar tentang pewarisan monohybrid, pewarisan dihybrid, istilah gen dan alil, dan pewarisan manusia. Yang ni yang akan kita belajar. Okey. Tahukah anda yang tu awak boleh baca nanti? Apakah yang dimaksudkan dengan pewarisan monohybrid? Apakah yang dimaksudkan dengan pewarisan dihybrid? Apakah hubung kait antara gen dan alil dalam pewarisan manusia? Dan yang keempat, apakah ciri-ciri yang dapat diwarisi dalam pewarisan manusia? Tajuk kita pewarisan. Pewarisan ini maksudnya adalah ciri-ciri yang kita dapat daripada nenek moyang kita. Apa yang kita warisi, sifat-sifat yang kita dapat daripada ayah dan ibu kita, dan ayah dan ibu kita dapat pula ciri-ciri itu daripada datuk dan nenek kita. Okey, pewarisan. Okey, bab ni. Seterusnya dalam bab ni, yang ni awak boleh baca sendiri nanti ya. Objektif yang kita nak capai dalam bab ini ialah yang pertama, murid tadi boleh menguraikan maksud kacukan monohybrid. Jadi awak bila dah belajar tajuk ni, awak boleh huraikan apakah yang dikatakan kacukan monohybrid. Seterusnya yang kedua, awak boleh menerangkan kacukan monohybrid berdasarkan eksperimen Mendel. Siapa Mendel? Apa eksperimen dia buat? Nanti kita belajar. Yang ketiga, awak dapat bezakan istilah-istilah yang biasanya dikaitkan dengan tajuk ni, pewarisan. Iaitu awak akan tahu istilah gen dan alil. Apakah yang dikatakan ciri dan trait. Yang ketiga, fenotip dan genotip. Yang keempat, alil dominan dan alil resesif. Yang kelima, trait dominan dan trait resesif. Yang keenam, homozigot dan heterozigot. Ketujuh, baketulin dan hybrid. Yang ke-8, generasi induk dan generasi filial. Yang ini secara tak langsung nanti awak akan tahu apabila kita dah belajar tentang pewarisan monohybrid. InsyaAllah awak akan boleh faham. Dan seterusnya, last kali untuk pelajaran hari ini, awak boleh membina rajah kacukan pewarisan monohybrid. Okey? Jadi pastikan lepas kita belajar hari ni, 1, 2, 3, 4 ni awak boleh kuasai. Okey, seterusnya kita akan tengok benda apa yang kita nak belajar. Okey, yang pertama sekali adalah pewarisan monohybrid. Apakah yang dimaksudkan dengan pewarisan monohybrid? Okey, kalau kita tengok di sini, mono tu bermaksud satu. Hybrid tu bermaksud kacukan. Maksudnya kacukan satu saja. Satu apa? Satu apa nanti kita tengok. Okay. Ini definisi kacukan monohybrid. Okay, tengok betul-betul lah saya terangkan. Jadi untuk nota, tolong tulis definisi kacukan monohybrid. Yang ni kena tulis ni. Tolong tulis dalam nota kacukan monohybrid. Kacukan monohybrid adalah pewarisan yang melibatkan satu ciri saja. Satu ciri dan trait berbeza yang dikawal oleh satu gen. Tak berapa nak faham lagi kan? Nanti insyaAllah boleh faham. Yang penting dia melibatkan satu ciri. Tapi trait berbeza dan dikawal oleh satu gen. Okay. Apabila kita belajar, kita tengok lintasan sejarah. Apabila kita belajar tentang pewarisan ni,
kita akan kita akan sentuh tentang bapa saintifik ni. Kita akan belajar tentang Gregor Mendel. Kita akan nak ambil tahu sikit tentang Gregor Mendel. Gregor Mendel ni menurut kajian pewarisan, dia adalah merupakan pengasas kepada genetik moden. Dia juga dikenali sebagai bapa genetik. Okey. Dialah yang mempelopori bidang pewarisan ini. Orang yang pertama yang mengemukakan prinsip untuk menerangkan mekanisme pewarisan secara saintifik ialah Gregor Mendel. Bapa genetik, bapa pewarisan. Apa sumbangan Mendel kepada pewarisan ni? Apa sumbangan dia? Mendel ni, dia telah membuat kajian pewarisan ataupun keturunan. Pertama sekali dia buat pada pokok kacang pis. Dia tak buat pada haiwan. Kajian ni dia tak buat pada manusia. Dia buat yang pertama sekali pada pokok kacang pis. Kacang pis ni nama saintifik dia, yang ni kena ambil tahulah nama saintifik dia. Nama saintifik kacang pis adalah Pisum sativum. Sebabkan nampak cara penulisan nama saintifik. Disebabkan dia telah menggunakan italic, font italic. Saya padam ni. Disebabkan dia telah kat sini dalam buku ni telah dicetak dengan font italic, jadi kita tak perlu gariskan di bawah dia. Sebab dah guna font italic. Dan Pisum sativum mesti bermula abjad yang pertama dengan huruf P besar, dan perkataan yang kedua mesti dimulakan dengan abjad huruf kecil. Yang ni huruf besar, yang ni huruf kecil, dan menggunakan font italic, tak perlu garis kat bawah dia. Okey. Kenapa Mendel dalam banyak-banyak tumbuhan dia menggunakan pokok kacang pis? Kita mesti tahu kan kenapa dia tak guna pokok kangkung ke, pokok sawi ke, pokok bunga raya ke. Dia gunakan pokok kacang pis sebab pokok kacang pis ni mempunyai trait bertentangan yang nyata dan mudah dikesan. Sebab dia ada trait yang bertentangan, nyata dan mudah dikesan. Macam mana tu? Maksudnya macam ni. Macam ni. Tengok sini. Ini adalah trait. Yang sekarang ni kita nak tengok perbezaan di antara ciri dan trait. Apa dia ciri, apa dia trait? Sebenarnya kalau nak tulis dalam bentuk perkataan agak sukarlah. Tapi bila kita tengok sini kita boleh faham. Ini adalah ciri. Ini adalah ciri ni. Tengok betul-betul, faham betul-betul. Ini adalah ciri. Pertama, dia kaji tentang bentuk biji benih pokok kacang pis ni. Bentuk biji benih dia. Setiap ciri ada dua trait. Tolong bezakanlah ciri dan trait. Setiap ciri ada dua trait. Yang pertama, untuk ciri bentuk biji bulat, untuk ciri bentuk biji benih, kita ada trait bulat dan kita ada trait berkedut. Nampak tak? Dia ciri trait yang bertentangan tu sangat jelas. Satu bulat, satu berkedut. Jadi untuk bentuk biji benih, kacang pis ni, ada biji yang bulat, ada biji yang berkedut. Yang ni kita panggil trait. Ciri satu, setiap ciri ada dua trait. Lepas satu, nanti awak akan jumpa perkataan dominan dan resesif. Dominan tu maksudnya dia kuat. Resesif tu maksudnya dia lemah. Antara trait bulat dan berkedut, bulat tu lagi kuat. Maksudnya pokok kacang pis ni lagi senang kita nak cari bentuk biji benih yang bulat. Okey, kita senang nak cari trait
biji benih yang bulat berbanding dengan yang berkedut. Yang berkedut tu susah nak dapat. Yang bulat tu senang. Maksudnya yang bulat tu dominan. Senang nak dapat. Senang jumpa. Yang kedua, ciri warna biji benih. Warna. Yang tadi bentuk kan. Sekarang ni warna. Tadi bentuk biji benih. Sekarang ni warna biji benih. Untuk warna biji benih ada 2 trait. Satu kuning, satu hijau. Antara kuning dengan hijau, kuning tu lagi dominan. Dominan ni macam mana? Dominan ni maksudnya antara warna biji kuning dengan hijau, kuning tu lagi senang jumpa. Yang warna hijau tu jarang-jarang ada. So sebabkan dia jarang-jarang, dia lemah lah. Trait ada 2 saja. Trait biasanya ada 2 saja. Trait tak ada sampai 3, 4. Kebiasaannya trait ada 2 saja. Jadi kena ingat ni, trait ada 2 saja. Kebiasaannya lah. Kita akan jumpa juga yang 3, 4. Tapi yang normally-nya 2. Okey. Yang ciri yang ketiga adalah bentuk pot. Bentuk pot tu bentuk apa ni, sarung dia tu lah. Kan kacang pis kan dia ada kat dalam ni. Kacang tu ada kat dalam ni. So dia punya sarung dia tu. Ada 2 trait. Satu jenis licin, satu jenis berkedut. Yang licin tu kuat. Yang licin tu senang nak dapat. Yang berkedut tu susah. Okey. Yang seterusnya warna pot. Okey, kalau ciri warna pot, trait dia hijau dengan kuning. Yang hijau tu dominan. Yang kuning tu resesif, maksudnya susah nak dapat. Yang hijau tu senang nak dapat. Okey, yang tu habis dah. Ni bentuk, yang ni tentang biji benih. Yang ni tentang pot, sarung dia tu kan. Sekarang ni kita nak tengok warna bunga. Warna bunga ada 2 trait. Satu ungu, satu putih. Yang ungu tu memang dominan. Yang putih tu resesif. Okey, seterusnya kedudukan bunga. Kedudukan bunga di hujung adalah kedudukan bunga jenis aksial. Maksudnya bunga tu duduk di hujung. Dan lagi satu, kedudukan bunga kebanyakan ada bunga yang duduk di bahagian tepi. Yang ni kita panggil kedudukan bunga terminal, yang ni kedudukan bunga aksial. Dan yang last sekali adalah ketinggian pokok. Ada pokok kacampi yang jenis tinggi, ada pokok kacampi yang jenis rendah. Yang rendah tu resesif, yang tinggi tu dominan. Maksudnya kita lebih senang nak dapat pokok kacampi yang tinggi. Okey, dengar sini ya. Yang tu ada faham. Okay, lagi satu cikgu nak terangkan kat sini. Tolong ambil perhatian. Untuk trait dominan biasa, sekejap saya nak bagi tahu ni. Kita tengok bentuk biji benih. Untuk setiap ciri kita akan bagi huruf. Ni mengikut Mendel lah ni. Ni Mendel punya cadangan lah ni. Okey. Contohnya bentuk biji benih. Kita ada jenis bulat. Kita ada jenis berkedut. Trait ni boleh kita katakan macam jenis lah ya. Ada yang jenis bulat, ada yang jenis berkedut. So, kita simbolkan dia dengan huruf. Okey, kita simbolkan dia dengan huruf. Dominan, biasanya kita akan wakilkan dia dengan huruf besar. Jadi kau tulis sikit kat sini. Nanti lupa. Padam ni dulu. Dominan ni biasanya kita gunakan huruf besar. Tulis sini. Padam sekejap. Kita tulis sini huruf besar. Dominan kita pakai huruf besar. Yang ni kita pakai huruf kecil. Tapi huruf yang sama.
Okey, bentuk biji benih. Katalah kat sini kita pilih warna B. Kita pilih warna B. Kita pilih warna B pula dah. Kita pilih huruf B. Okey. Untuk dominan, sebabkan dia dominan, dia kena guna huruf besar. So, kita gunakan dia B besar. Yang berkedut, gunakan huruf yang sama tapi huruf kecil. Kita pakai B kecil. Jelas, Dominan biasanya kita wakilkan dengan huruf besar. Resesif kita wakilkan dengan huruf kecil. Senang je. Okey. Warna biji. Warna biji sini ada kuning dengan hijau. So, kita pilih satu huruf. Tadi B kan? Sekarang ni kita pilih huruf K lah. Cikgu pilih huruf K. Warna kuning dominan. So, warna kuning saya gunakan K besar. Disebabkan hijau tu resesif, saya bubuh dia K kecil. Bukan H kecil, tapi K kecil. Dia mesti huruf yang sama. Mesti huruf yang sama. Cuma beza dia besar kecil. Okey, bentuk pot. Bentuk pot licin kan? Saya pilih huruf L besar. Yang ni L kecil. Warna pot. Warna pot. Yang ni saya sebenarnya terpulang nak pilih huruf apa pun. Ni cikgu suka hati, ni cikgu ikut suka hati cikgu nak pilih huruf apa. Warna pot. Hijau. Dominan, saya pilih H besar. Yang sana sebabkan dia resesif. Walaupun kuning, saya pakai huruf H juga tapi huruf H kecil. Senang. Okey, warna bunga. Ungu, dominan. Huruf U besar. Sana, U kecil. Kedudukan bunga. Aksial, dominan. A besar. Yang sana, A kecil. Ketinggian, sebab tinggi tu dominan. T besar. Yang rendah, jangan pilih huruf R. Pilih huruf yang sama tapi huruf kecil. T kecil. Jelas? Setiap ciri kita kena bagi dia satu huruf. Jelas, Macam contohnya. Yang dominan, huruf besar. Yang resesif, huruf kecil. Jadi Mendel ni dia pilih pokok kacang pis sebab pokok kacang pis ni dia ada banyak trait bertentangan yang nyata dan mudah dikesan. Betul tak? Kan? Ada warna ungu, ada warna putih bunga dia. Ada warna pot hijau, ada warna pot kuning. Jadi senanglah dia nak kaji sifat ni. Sebab tu dia pilih pokok kacang pis. Ini adalah antara 7 ciri yang telah dikaji oleh Mendel. Dan hasil yang dia akan dapat nanti semua sama. Walaupun dia gunakan ciri yang berbeza, hasilnya tetap sama. Okey? Jelas, Yang ini dulu. Nanti lepas ni kita nak tengok yang seterusnya apa yang eksperimen Mendel dah buat.